Hello. Baik, so hari ini kita akan belajar bab 1 nombor nisbah. So sebenarnya tajuk ini kita akan jumpa dua perkataan ini di akhir topik ini. So buat masa ini kita tak akan nampak dua perkataan ini lah. So sebelum memahami nombor nisbah, kita perlu memahami istilah-istilah lain. Jadi pertama sekali kita akan mengenal apakah itu nombor positif dan nombor negatif. Semua orang boleh dengar suara saya kan? Satu orang jawab saya. Boleh tak? Boleh, Cik. Boleh. Suara saya jelas tak? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Jelas, Cikgu. Okey, baik. So di sini kita akan belajar apakah itu nombor positif dan apakah itu nombor negatif. Baik, kita tengok sebelah kanan. Di sini ada nota-nota. Okey, kita tengok nombor 1. Maksud dan contoh bagi nombor positif dan nombor negatif. So, minta maaf lah sebab sini ada bahasa Cina dalam nota saya. So, untuk yang Chinese punya kalau nak tengok boleh tengok. So, yang kalau tak tengok pun tak apa. Kita tengok bahasa Melayu cukup. Okay? So, di sini kita ada nombor positif dan di sebelah kanan ada nombor negatif. Dan sebenarnya kamu sudah belajar nombor positif di sekolah rendah. Dan untuk sekolah menengah, kita akan belajar dua jenis, nombor positif dan negatif. Boleh? So, pertama sekali kita tengok nombor positif. Apakah itu nombor positif? Kita tengok maksudnya. Nombor yang lebih besar daripada kosong. Okay? Asalkan nombor lebih besar daripada kosong, itu adalah nombor positif. Jadi, bagaimana kita tulis? Okay, ditulis dengan atau tanpa tanda positif. Mungkin kamu tak faham ayat ini, tak apa, kita tengok contoh. Okay? So, nampak tak di sini cikgu tulis apa? Positif 1, positif 2.5, positif 1/2. 1 di sini apa? Integer kan? Semasa di sekolah rendah kamu pernah belajar apakah itu integer. Ini adalah perpuluhan dan ini adalah pecahan. Dapat, lepas ni kita akan tengok lebih lanjutnya. So, di sini kita nampak semua ini ada positif. Nampak? Positif 1, positif 2.5, positif 1/2. Jadi, semua ini adalah nombor positif. Boleh? Dan kemudian kita tengok baris yang kedua ini. Kita nampak apa? 1, 2.5 dan 1/2. Apakah bezanya ini dengan ini? Siapa boleh bantu saya? Apakah beza antara baris ini dengan baris ini? Ada sesiapa boleh bagi tahu saya ada? Untuk baris ini kita tak nampak apa? Tak ada tambah. Dia bukan tambah, itu adalah positif. Okay? So di sini kita tak nampak positif. Tak ada tambah. Okay. So cikgu akan bagi tahu dengan lebih lanjut. Di sini dia hanya beza yang atas ada positif, yang bawah tak ada positif. So di sini saya nak memberitahu, tak kira kamu tulis positif ke ataupun tak ada positif, dua maksud ini adalah sama. Maksudnya positif 1 sebenarnya sama dengan 1 juga. Tak ada positif pun tak apa. Okay? Kedua-dua ni adalah nombor positif. Seterusnya kita ada positif 2.5 dan di sini adalah 2.5 kan. Dia tak ada itu tanda positif. Tak apa. Ini juga adalah nombor positif. Dan akhir sekali, positif 1/2, manakala sini adalah 1/2, juga tak ada tanda positif kan. Sebenarnya, kesemua ini adalah nombor positif. Faham saya cakap apa tak? Itu sebab saya ditulis dengan positif atau tanpa positif. Boleh ada positif ataupun tak ada positif pun tak apa. Setakat ini ada soalan tak? Ini hanya pengenalan saja. Tak ada, Cikgu. Ya? Tak ada. Tak ada. Jadi adakah sesiapa boleh memberikan saya beberapa contoh untuk nombor positif selain daripada ini, bagi contoh lain? Kamu cakap, saya tulis. Siapa-siapa pun boleh bagi satu contoh. Contoh nombor positif Cikgu, apa? positif 5. Positif 5. Lagi? Positif 3.
Positif 3. Apa-apa saja asalkan dia ada positif. Ataupun kalau tak nak tulis positif boleh tak bagi contoh lain yang tak nak tulis positifnya? 5.5. Okey, 5.5 lagi. 7.4. 7.4 apa-apa saja. So perhatikan ada orang dia bagi tahu tanda positif, ada orang dia bagi tahu tak ada tanda positif. Tak apa, semua ini adalah nombor positif. Asalkan dia lebih besar daripada kosong. Okey? Dan kalau tak ada masalah, kita tengok nombor negatif pula. Okey, apakah yang dimaksudkan nombor negatif? Nombor yang lebih kecil daripada kosong. Okey? Kalau kecil dari kosong itu adalah nombor negatif dan ditulis dengan tanda negatif. Dan saya nak bagi tahu ini adalah wajib. Kalau nombor negatif mesti, okey, mesti ditulis dengan tanda negatif. Sebagai contoh kita ada negatif 1, negatif 2.5, negatif 1/2. Nampak tak? Semua ini ada tanda negatif. Okey? Bila nampak negatif bermaksud nombor negatif. Okey? Dan saya nak minta beberapa pelajar bagi saya contoh untuk nombor negatif selain 3 nombor ini. Cikgu tulis kat bawah. Contohnya? Negatif 3. Negatif 3.5. Negatif 3.5. Apa-apa? Negatif 3.5. Lagi. Kita ubah nombor lain. Negatif apa? Lagi satu. Negatif 5. Okey. Negatif 3.6. Negatif 5, negatif 4.6. Apa-apa sajalah. Kamu nak tulis perpuluhan ke ataupun pecahan pun tak apa. Okey. Dan mungkin ada pelajar dia nak tanya, kenapa kita perlu ada positif, kenapa kita perlu ada negatif? Sebab dulu di sekolah rendah kita hanya ada positif, tetapi tiba-tiba sekarang ada negatif pula. Kenapa perlu? So di bawah saya nak berikan contoh, okey? Contoh situasi dalam kehidupan seharian yang boleh diwakili oleh positif, nombor positif dan nombor negatif. Sebagai contoh kita tengok situasi 1, okey? Kalau kita bergerak ke arah utara, semua orang faham apa itu utara kan? Utara ialah di mana? Faham, cikgu. Utara bermaksud apa? Kita tengah apa? Ke atas, okey? Kita utara kan bermaksud kita nak berjalan ke atas. So biasanya kalau kita bergerak ke atas, contoh kita berada di sini, kita bergerak ke utara 5 meter, contoh 5 meter. Jadi kita kalau bergerak ke utara, kita kena tulis 5 meter ataupun positif 5 meter pun boleh. Kedua-dua ni adalah nombor positif. Boleh faham? Ini sebagai contoh sahaja. Kalau kita bergerak ke arah selatan, contoh sekarang kita bergerak ke selatan, saya guna color lain. Contoh ini, okey. Contoh kita bergerak 3 meter ke selatan. Apakah yang kita boleh tulis? Kita boleh tulis negatif 3 meter. Ini kegunaan positif dan negatif lah. Biasanya positif untuk utara dan biasanya negatif untuk yang selatan. Kita anggap macam tu lah. Ada soalan tak? Boleh Ada soalan tak? Boleh, cikgu. Okey, boleh So di sini kita akan guna positif dan negatif supaya orang lain faham. Oh, kalau nampak negatif biasanya rujuk kepada yang selatan. Kalau positif biasanya rujuk kepada utara macam tu. Okey, kedua kita tengok pergerakan ke arah atas dan pergerakan ke arah bawah. Sebenarnya sama saja. Atas dan utara lebih kurang sama kan? Dan bawah dengan selatan lebih kurang sama. So di sini kita kalau ke bawah, contoh berjalan 10 meter ke bawah, negatif 10 meter. Kalau kita berjalan ke atas 3 meter, kita tulis positif 3 meter. Sorry Okay, kita boleh tulis 3 meter ataupun positif 3 meter. Boleh? Lebih kurang sama maksudnya. Dan kita tengok situasi yang ketiga. Pergerakan ke arah kanan. Kalau ke kanan, contoh kita berjalan ke kanan.
Okey, berjalan ke kanan contoh 7 meter. Okey. Kalau 7 meter kita boleh cakap 7 meter ataupun positif 7 meter. Boleh? Kalau kita bergerak ke sebelah kiri, semua orang tahu kiri kan? Kiri. Okey, kiri macam ni. Okey, kalau bergerak ke kiri contoh 5 meter, kita kena tulis apa? Ini adalah 5 meter bermaksud bergerak ke kiri 5 meter. Dan di sini kita kena tulis simbol negatif. Negatif 5 meter. Boleh faham? Ini hanya bagi ini Boleh. 5 meter di sini cuma nak bagi tahu kita berjalan berapa jarak. Kita berjalan 5 meter ke kiri. Jadi untuk di sini kita kena tulis negatif 5 supaya kawan-kawan kamu tahu oh kamu tengah berjalan ke kiri 5 meter macam tu. Boleh? Letak je lah atas. Dan seterusnya kita tengok situasi yang keempat. Yang ni biasa yang kita jumpa lah. Suhu yang lebih tinggi daripada 0 Celsius. Contoh kita ada biasanya kita buka aircon kan. Kita buka penghalang dingin kan. Biasanya aircon kita buka contoh 16 Celsius. Okey, 16 Celsius ini positif. Positif 16. Yang lain tutup mikrofon boleh tak? Cikgu bantu saya tutup mikrofon mereka yang okey So, yang lebih tinggi daripada 0 Celsius contohnya positif 16. Okey, biasanya kita buka aircon kan positif 16 ataupun positif 20. Semua ni adalah nombor positif. Okey, tetapi kalau suhu yang lebih rendah daripada 0, contoh kan kita ada negara-negara yang kalau dia sejuk kan mungkin dia boleh sampai negatif. Okey, dia punya suhu boleh sampai negatif. Contoh negatif 3 Celsius. Sebelum ni cikgu pernah pergi Germany kan. Dia punya suhu boleh sampai negatif 3, boleh sampai negatif 6. So, masa itu sangat-sangat sejuk loh. Kalau positif 30, panas lah macam di Malaysia kan kita punya itu suhu panas. Kalau di negara lain mungkin dia sejuk sikit negatif 3 macam tu. Boleh? So, untuk yang suhu yang tinggi daripada 0 ingat positif, yang lebih rendah kita kena letak negatif lah. Boleh faham? Ada soalan tak? Tak ada soalan tak? So, seterusnya kita lihat situasi yang kelima. Keuntungan. Biasanya kan peniaga dia jual barang. Kadang-kadang dia ada untung, kadang-kadang dia rugi kan. So, kalau untung untuk nombor positif. Contoh hari ini saya untung RM100. Apakah yang saya boleh tulis? Saya boleh tulis positif RM100. Bila nampak positif bermaksud saya untung. Okey, saya dapat duit RM100. Boleh faham? Kalau kerugian, kamu rasanya jawapannya apa? Bagi satu contoh. Kalau kita rugi kan, bagi satu contoh boleh tak? Negatif 100. Negatif 100. Apa ya yang dimaksudkan negatif 100? Maksudnya apa? Kita Rugi RM100. rugi RM100. Okey, rugi RM100. So, tapi biasanya kita kalau berniaga kan kita nak untung kan. Untung bila kita nampak positif kita pun happy loh. Kalau nampak negatif kita pun sedih loh. Kan? Okey, so untung positif, yang rugi negatif. So kalau nombor 6 kenaikan harga. Contoh Milo. Okey, Milo kita cakap Milo. Harga Milo dulu mungkin dia RM15. Sekarang tiba-tiba menjadi RM20. Apakah kenaikan harga? Dia naik RM5 kan? Kalau dia naik RM5, kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis RM5. Okey, RM5. Sebab dulu RM15, sekarang RM20. Bermaksud dia naik RM5. Boleh? Dan boleh tak sesiapa bagi satu contoh untuk penurunan harga? Satu contoh. Negatif RM2. Negatif RM5. Boleh tukar nombor lain mah. Contoh kita ada negatif RM5, negatif RM7. Bila nampak ini bermaksud dia harga turun nak. Mungkin dulu dia RM20, sekarang jadi RM15. Mungkin dulu RM20, sekarang jadi RM13. Kalau nampak negatif RM7 lah.
Boleh. So, ini hanya pengenalan untuk nombor positif, nombor negatif. Sesiapa ada masalah tak? Rasanya cikgu sudah terangkan sangat jelas. Ada soalan tak? Yang mana tak faham? Cikgu, kalau nampak mereka ada message bagi tahu saya lah. Sebab saya tak tengok chat. Okay ya? Okay, boleh. Okay, baik. So, ini kita dah settle nombor positif, nombor negatif. Sekarang kita nak bergerak ke contoh. Okay, contoh. Contoh di sini. So, kita tengok contoh satu. Wakilkan setiap yang berikut dengan menggunakan nombor positif atau nombor negatif. Jadi, di sini saya nak pelajar bantu saya untuk menjawab. A. Harga sebungkus nasi lemak dinaikkan sebanyak 40 sen. Jadi saya boleh tulis apa? Sebab kita nak wakilkan nombor positif. Positif 40 sen. Positif 40 sen. Sebab cikgu tadi dah bagi tahu kalau kita nampak harga dinaikkan. Nah, tadi kita tengok ni. Nah, nampak kenaikan harga positif, kalau turun negatif. So, di sini kita nak wakilkan situasi dengan nombor positif atau nombor negatif kan. So, naik berapa? 40 sen. Maka jawapannya apa? Kita punya jawaban boleh tulis positif 40 sen. Ataupun kita boleh tulis apa? Kalau tak nak tulis ini, kita boleh tulis apa? 40 sen. 40 sen saja. Maksudnya kita boleh tulis ini ataupun ini. Sebab tadi saya dah bagi tahu, tak kira kamu ada tulis positif ke tak ada positif, bermaksud nombor positif juga. Boleh? Seterusnya B, kerugian sebanyak RM800. So ini kita nak tulis apa jawapan? Negatif RM800. Negatif RM800. Sebab ini rugi kan, dia bukan untung. So bagus. Ni kita tulis negatif lah. Negatif RM800. Boleh. Next, kita tengok C. Harga saham syarikat P naik RM2.50 dalam tempoh 1 bulan. Okay, ini tentang harga saham lah. Mungkin boleh tanya ibu bapa lebih detail tentang harga saham. So, harga saham naik RM2.50. Kita kena tulis apa? Positif RM RM2.50. Okay, positif RM RM2.50. So, ada pelajar mungkin dia tak nak tulis RM kan. Di sini cikgu nak bagi tahu kalau boleh kita tulis unitnya lah. Ni sen, ini RM, ni RM. Boleh? Kalau boleh kita tulis. Dan jangan salah faham yang ni apa? Dalam tempoh 1 bulan, jangan pergi tulis positif 1 pula. Ini tak berkaitan pun. Yang penting di sini ialah positif RM2.50. Boleh faham? Okay, ini C. Seterusnya D. Syarikat Tio and Joey memperoleh keuntungan sebanyak RM150,000 manakala syarikat A dan B mengalami kerugian sebanyak RM56,000. Di sini kita ada 2 syarikat. Jadi bagaimana kita jawab? Kita boleh tulis macam ni. Syarikat, biasa tulis dulu lah. Syarikat Tio dan Joey. Okay, kamu boleh tulis titik bertindik. Nanti kita tulis jawapan lah. Dan kita ada syarikat A dan B. Okay, jadi sesiapa boleh bantu saya untuk Tio dan Joey punya syarikat? Sini jawapan apa? Positif RM RM150,000. Okay, sebab dia untung. Yang penting itu ialah keuntungan bermaksud positif. Manakala syarikat A dan B kita tulis apa? Negatif RM56,000. Negatif RM56,000. Okay, so yang penting di sini ialah kerugian kita kena tulis negatif. Kalau tak tulis bermaksud apa? Kalau kita lupa tulis bermaksud apa? Betul ke salah? Positif. Bermaksud positif. Kalau tak tulis bermaksud positif, bermaksud keuntungan. Tetapi soalannya lah kerugian. Jadi pastikan kamu tulis negatif di sini. Okay. Seterusnya kita tengok E. Rumah Ziheng dan rumah Jiaxing masing-masing berada 5.2 km di sebelah kiri dan kanan sekolah mereka. So di sini kita ada 2 rumah lah. Rumah Ziheng dan rumah itu Jiaxing. So kita asingkan 2 bahagian. Okay, rumah Ziheng. Lepas tu rumah Jiaxing.
Okey. Jadi untuk rumah Ziheng kita nak tulis apa? Jawapan dia? Semua pelajar boleh faham ayat ni tak? Rumah Ziheng berada 5.2 km di kiri sekolah. Okey? Rumah Jiaxing berada 5.2 km di sebelah kanan sekolah. Jadi saya boleh tulis apa? Negatif Negatif 5.2 km. 5.2 km. Itu untuk siapa? Ziheng ke Jiaxing? Rumah Ziheng. Rumah Ziheng ni sebab sekarang kita tengah guna itu sekolah sebagai panduan. Sekarang Ziheng punya itu rumah di sebelah kiri sekolah kan. Kalau di sebelah kiri sekolah kita kena tulis negatif. Boleh faham? Jadi sini saya tulis negatif 5.2 km. Manakala rumah Jiaxing jawapannya apa? Positif 5.2 km. Positif 5.2 km sebab sekarang Jiaxing punya rumah di sebelah kanan sekolah. Kalau masih tak faham, kita lukislah. Okey, contoh ini adalah sekolah. Okey, ini sekolah. Sekarang Ziheng punya rumah kat sini. Okey, dan Jiaxing punya rumah kat sini. Okey, kita guna sekolah sebagai panduan sebab Ziheng di kiri sekolah kan 5.2 km. Dan Jiaxing punya rumah di sebelah kanan sekolah ini 5.2 km juga. So sebab dia berada di kanan jadi ini positif lah. Kalau berada di kiri itu negatif lah. Negatif 5.2. Boleh faham? Ini contoh satu. Okay. So macam mana? Cikgu kalau nak minta mereka saling pun baca masak kot. Macam mana? Ya betul. Kita kalau dapat boleh screenshot lah. Pelajar boleh screenshot dan salin. Tapi pelajar-pelajar jangan risaulah sebab kalau nak salin tak apa. Lepas ni kita salin boleh. Sebab saya akan letak video ini saya dah record. Nanti saya letak di YouTube. Kamu boleh pergi tengok bila-bila masa lah. Boleh? So yang mana bahagian tak tahu boleh tengok balik lah. Okay, ni contoh satu. So sekarang kita tengok contoh dua pula. Lengkapkan setiap yang berikut. Okay, kenapa ni? So kita tengok A. 500 meter ke kanan ditulis sebagai positif 500. So ayat ini logik kan? Sebab tadi kita dah belajar ke kanan bermaksud positif. Dan perhatikan dia tak tulis unit. Kalau dia punya jawapan tak tulis unit, nanti kita pun ikut sajalah, ikut format dia. So 500 meter ke kanan positif 500. Jadi 250 meter ke kiri ditulis sebagai apa? Siapa boleh bantu? Negatif 250. Baik. So di sini tengok cikgu pun tak tulis meter lah. Kalau dia tak tulis, saya pun tak tulis lah. Ikut saja, ikut formatnya. Boleh faham? So sebab kiri jadi kita letak negatif. Okey. Seterusnya 55 km ke barat. Semua orang tahu barat di mana kan? Negatif 55. Jadi kalau 75 km ke timur ditulis sebagai apa? Positif 75 km. So kita tulis positif 75 sudah cukup lah. Okey, tengok dia tulis negatif 55. Jadi di sini kita tulis positif 75. Semua orang tahu barat dan timur di mana kan? Ini adalah utara, ini adalah selatan, ini adalah timur, ini adalah barat. Okey, so kalau barat itu negatif, kalau timur kita tulis positif lah. Boleh? Dan seterusnya C. 40 meter di atas aras raut ditulis sebagai 40 meter. Maka 15 meter di bawah aras raut ditulis sebagai negatif 15 meter. Kalau dia ada tulis meter, kamu ikut sajalah. Lebih baik ikutlah, ikut dia itu soalan lah. So yang atas tu dia tak tulis positif juga bermaksud nombor positif. Boleh faham? Tapi yang negatif yang di bawah tu mesti kena tulis negatif lah. So setakat ni semua pelajar boleh faham? Sangat senang saja kan? Okay, semua boleh faham. Okay, so kalau tak ada masalah kita tengok
hasil pembelajaran yang baru lah, sasaran yang baru. So tadi itu positif, nombor positif dan nombor negatif. So sekarang kita tengok sini. Okay. Yang ni ialah tentang integer. So di sini kita akan belajar 3 jenis integer. Okay. Sebenarnya kita ada 3 jenis. Biar saya terangkan satu persatu. So di sini kita tengok ada integer positif. Kemudian kita ada sifar. Kemudian ada integer negatif. Jadi apakah yang dimaksudkan integer positif? Integer yang lebih besar daripada kosong. So ingat, bila nampak integer bermaksud dia tak ada itu perpuluhan, dia tak ada itu pecahan. Boleh faham? So asalkan lebih besar daripada kosong punya integer panggil integer positif. Sebagai contoh kita ada positif 2, positif 6, positif 10, ataupun tak nak tulis positif pun tak apa, 2, 6, 10. Semua ini adalah integer positif. Boleh? Jadi saya nak pastikan semua orang boleh faham. Saya tanya satu soalan nak. Berikan saya satu contoh, contoh yang lain lah selain daripada ini. Kita nak integer positif. Bagi saya contoh. Saya tulis di tepi. Positif 7. Positif 7 lagi. Positif 20. Positif 20. Lagi. Positif 8. 8. Okay, so ini kalau tak nak tulis positif boleh tak? Kalau Boleh. boleh ya, 7, 28. Semua ni ialah integer positif. Okay, integer positif. Jadi saya nak pastikan kamu faham. Saya tanya satu soalan lagi. Kalau cikgu tulis positif 7.5, boleh tak? Positif 7.5 boleh tak? Ini ialah apa? Tak boleh. Ini ialah apa? Tadi, Tak boleh. tadi Tak kita boleh. belajar kan ini ialah apa? Namanya ialah apa? Istilah ialah apa? Ini bukan integer positif. Boleh faham? Sebab integer positif dia mesti nombor bulat. Dia tak boleh ada perpuluhan, dia tak boleh ada pecahan. So 7, 28 ni semua ialah integer positif. Tetapi positif 7.5 bukan integer positif. Dan siapa boleh beritahu saya positif 7.5 ialah apa? Sana nama. Ini semua ini panggil integer positif. Ini apa? Tadi baru belajar kan? Apa tu? Bukan Non-integer. Saya tahu. Dia memang bukan integer. Oh. So, saya nak tahu jenisnya apa? Nombor positif. nombor positif. Boleh faham? So, di sini banyak pelajar dia akan keliru. So, dengar baik-baik. Nampak tak? Nombor positif, dia boleh positif 1, positif yang ada perpuluhan, positif itu pecahan. Tetapi, integer positif, dia mesti semua ni nombor bulat. Boleh faham saya cakap apa tak? Okay? Tak boleh 7.5. Ini ialah nombor positif. Dia merupakan nombor positif. Dia bukan integer positif. Dua ni tak sama maksud. Boleh faham? Okay? So ini dah settle lah. Okay. Seterusnya kita ada apa? Sifar. Sifar bermaksud kosong lah. Kosong. Okay? Hanya ada satu kosong saja. Okay? Kita ada integer positif. Kita ada sifar. Ini jenis yang kedua. Seterusnya untuk jenis ketiga kita ada integer negatif. Asalkan integer itu kecil daripada kosong, itu adalah integer negatif. Sebagai contoh, negatif 2, negatif 6, negatif 10. So untuk memastikan kamu faham, berikan saya satu contoh integer negatif yang lain. Cikgu tulis di tepi. Come on, ini saya nak tulis apa? Siapa pun boleh. Saya nak tulis apa?
Minta maaf, Mak. Halo, halo. Halo, testing. Halo, testing 1 2. Cikgu ada masalah sikit technical, nanti cikgu akan sekejap je. Okey, cikgu saya dah balik. Sebab internet tak stable kan sekarang. Okey, cikgu dah kembali. Tu nak kecil-kecil nampak tak? Itulah cikgu Tiu. Boleh nampak? Nanti nak share itu screen. Tunggu sekejap. Inilah wajah di sebalik suara tadi tu. Nampak tak? Handsome kan? Handsome kan? Nampak ke? Rugi siapa tak belajar dengan cikgu Tiu. Semua boleh nampak screen saya tak? Semua orang boleh nampak Boleh. screen saya? Yang Boleh. tapi yang cikgu boleh nampak screen saya tak? Kedua-dua? Boleh. Bukan yang Boleh nampak, boleh nampak. link pertama boleh nampak, link Yang kedua link. Boleh, dua-dua boleh. boleh dua-dua boleh Ya. Bukan sekarang saya guna data saya, tadi saya guna wifi tak stable. Ya. Ni pun saya kat rumah punya yang personal punya hotspot. So sekarang suara saya jelas tak? Jelas. Okay, baik. So then kalau tak clear suara cikgu bagi tahu. Okay kalau tak clear bagi tahu saya, sebab saya tak tahu data saya okay tak. Okay, so yang seterusnya kita dah tengok integer negatif kan? Tadi saya dah sampai sini ya. So siapa boleh bagi tahu saya contoh integer negatif? Negatif 4. Negatif 4 lagi. Negatif 5. Negatif 5. Apa-apa sajalah. Negatif 100. Semua ini adalah integer negatif. Boleh? Dan saya nak pastikan kamu faham, saya letak nombor lain lah. Contoh saya letak negatif 5.5. Adakah ini ialah integer negatif? Bagi tahu cikgu. Tak. Ini apa? Jadi, Tak tahu. Ini bukan Nombor positif. positif pula. Ini apa? Nombor negatif. Nombor negatif. Ini ialah nombor negatif, bukan integer negatif. Dua istilah ini tak sama maksud. Boleh faham? Okay, so ingat integer bermaksud yang semua ni nombor bulat. Okay, tak boleh ada perpuluhan, tak boleh ada pecahan. Okay, kalau negatif 1/2 ni, adakah ini integer negatif? Bukan. Bukan, dia hanya merupakan
Nombor negatif. Ia hanya merupakan nombor negatif sahaja, bukan integer negatif. So rasanya semua orang dah faham lah. So ini adalah kesimpulan ha. Kesimpulan integer ialah apa? Integer ialah tengok cikgu letak apa? Dot 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 lepas tu koma, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, koma, dot 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 bermaksud dot 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 di sini bermaksud ada banyak nilai lain lah selain 5 integer ini. Kita boleh negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Boleh faham? Semua ini adalah integer. Manakala integer positif adalah mula daripada 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian integer negatif kita ada banyak nilai di sini. Kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Boleh? Dan kita ada sifar. Sifar bermaksud kosong lah. So, setakat ni ada masalah tak? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Bagus. Nope. Sekarang kita tengok contoh 3. Okey, tadi kita tengok 2 contoh kan? Okey, tentukan integer positif dan integer negatif. Jadi, kita boleh tulis macam ni. Kita ada 2 bahagian. Integer positif. Kemudian kita tulis titik bertindih. Ini saya padam dulu. Tak penting. Okay, so ini integer positif. Kemudian kita ada integer negatif. Saya catat dulu. Nanti kita isi jawapan. Okay, baik. Integer positif. Siapa boleh bantu saya? Yang mana? 3. 20. Apa ni positif 20? Negatif Positif 3. 20. Kita mula daripada kiri ke kanan lah. Kita jangan lompat-lompat lah. So, yang paling awal ialah apa? 8 kan? Ini cik. 8 ini adalah integer positif. Inilah jawapan pertama. Seterusnya ada lagi tak? 20. Positif 20. Positif 20. Dua-dua ni adalah integer positif. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada cikgu. Yang ni ni. Positif 4.7 ni. 4.7. Bukan. Ini ialah apa? Nombor positif. Bagus. Nombor Bermaksud kamu ada beri perhatian lah. Positif 4.7 saya dah ulang banyak kali. Ini adalah nombor positif. Dia bukan integer positif. Okay. Baik. Seterusnya integer negatif. Jawapan apa? Negatif 3. Negatif 3. Okay. Lagi. Bagus. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Yang ni ni. Negatif 2.8. Nombor negatif. Ini ialah nombor negatif. Okay, saya dah cakap bagi tahu kamu tak boleh ada perpuluhan. So ini bukan. Boleh faham? Ini ialah nombor positif. Nombor negatif. Kalau soalan dia tentukan nombor positif dan nombor negatif, itu betul. Sekarang ialah integer negatif. Boleh? So ini ialah jawapan saja. Ada soalan tak? Tak ada ha? Kalau tak ada soalan, kita tengok balik sini. Tadi dah sampai sini kan integer. Sekarang kita nak buat apa? Mewakilkan integer pada garis nombor. Kita nak lukis-lukis lah. So nanti kita perlu ada pembaris, perlu ada pensel lah. Kita nak lukis. Kalau kamu guna pen, takut salah pula. So kamu guna pensel untuk lukis lebih baik. Okay? Mewakilkan integer pada garis nombor. Tadi dah belajar integer. Sekarang kita nak lukis semua integer ni pada garis nombor. So di sini cikgu nak perkenalkan 2 jenis. Ada 2 jenis garis nombor. Pertama panggil garis nombor mengufuk. Okay? Ini yang pertama. Nanti kita ada yang garis nombor yang mencancang. Okay? Kita tengok yang mengufuk dulu. So kita perlu faham. Biasanya kita akan letak itu kosong ataupun sifar di tengah tu. Kemudian di sebelah kanan, ini panggil sebelah kanan. Ini panggil sebelah kiri. Okay. Di sebelah kanan kosong, itu semua ini panggil integer positif. Di sebelah kiri sifar, semua ini panggil integer negatif. Boleh faham?
Jadi kita tengok yang integer positif dulu. Bermaksud sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maksudnya semakin nombor yang berada di semakin kanan semakin lebih besar lah. Kalau di sebelah kiri sifar, contoh kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kita ada negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. So, nombor yang berada di paling kiri itu lagi kecil lah. Okay? Kalau di sebelah kanan lebih besar, di sebelah kiri lebih kecil. Ada soalan tak? So, semua ni ada negatif. Okay, so di bawah saya dah ulang sekali lagi. Integer positif terletak di sebelah kanan sifar. Setuju tak? Semua ni terletak di sebelah kanan sifar. Manakala integer negatif terletak di sebelah kiri sifar. Nah, semua ni negatif. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay, so nanti so nanti kita nak lakarkan garis nombor ni. Biasanya kalau saya nak kamu lukis dengan kemas, kita buat macam ni lah. Kita akan guna 1 cm, okay? 1 cm untuk satu kotak lah. Untuk selang-selang ini lah. Semua ni 1 cm. Boleh? 1 cm. Ini pun sama. Boleh faham? Kalau tidak nanti ada yang besar, ada yang kecil kan? Kita nak bagi kemas. Okay? So inilah mengufuk. Ingat perkataan ni. So yang Cina punya boleh tengok inilah bahasa Cina di sini. Okay. Kemudian kita ada garis nombor mencancang. Lebih kurang sama. Okay. Cuma ni menegak, tadi itu mendata. Boleh? So yang kosong, yang sifar ni juga berada di tengah. Kemudian yang atas tu, tadi kita dah belajar kan, yang atas tu positif, yang bawah tu negatif. So atas tu kita ada satu, minta maaf, kita ada satu. Kenapa tak boleh padam? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okey. Bermaksud semakin tinggi tu nilainya semakin besar lah. Okey. Kalau di bawah sifar kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Semua ni ada negatif. Panggil integer negatif. So, kamu kena tengok soalan. Kalau dia cakap mencancang, kamu kena buat macam ni. Kalau dia beritahu mengufuk, kamu kena buat macam ni. Boleh? So di sini saya nak pesan sekali lagi, integer positif di sebelah atas sifar, integer negatif di sebelah bawah sifar. Setakat ini ada soalan tak? Hello, ada soalan tak? Ada, cikgu. Faham kan? Jelas tak? Okey. So sekarang kita tengok contoh 4. Contoh 4 di sini. Harap sini cukup ruang. Sebab tadi cikgu nak buka whiteboard ini tak boleh buka. Dia ada masalah sikit. Tak apalah. Okay, so saya lukis di sini. Wakilkan integer yang diberikan pada garis nombor mengufuk. Ingat. Tengok baik-baik. Dia cakap mengufuk. Okay. So kita nak wakilkan integer pada garis nombor mengufuk. Bagaimana? So kita tengoklah kita ada nombor apa. Kita ada integer negatif 3, negatif 2, 2 dan 3. Ada negatif, ada yang positif. So, bagaimana? Cikgu ajar dulu. Kita lukis satu garis nombor yang mengufuk. Contoh macam ni. Di sini cikgu tak ada pembaris. So, kalau kamu nak lukis, pastikan kamu guna pembaris supaya dia memang mengufuk lah. Boleh. Kemudian kita akan biasanya kita akan set yang itu sifar dulu. Kamu nak set di tengah. Contoh saya set di sini kosong ataupun sifar. Kemudian kita tengok integer positif paling besar ialah apa? 3 kan? Ya sampai 3. Jadi kita kena buat 3 kali. 1, 2, 3. Dan tadi saya dah pesan kalau nak kemas setiap ini. Bukan kalau nak kemas, kita mesti nak bagi kemas. Boleh faham? Setiap ini mesti 1 cm. Okay, 1 cm. So, di sini kita akan label 1, 2, 3. Sebab kita sampai 3 kan? Label sampai 3 lah. Kemudian untuk yang negatif, kita sampai negatif 3. Jadi, saya akan tulis 3 kali juga. 1, 2, 3. Okay. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sama juga setiap selang ini adalah 1 cm. Boleh. Dan kalau dah buat macam ni, sebenarnya sudah nak habislah.
Okey, tetapi kita nak buat apa? Kalau boleh, bukan kalau boleh, kita kena bulatkan. Bulatkan nombor ataupun integer yang diberikan di sini. Kita ada 4 integer saja kan? Kita bulatkan negatif 3, kita ada negatif 2, kita ada 2 dan 3. Sebab negatif 1, 0 dan 1 ini tidak diminta oleh soalan. Soalan hanya minta 4 integer ini saja kan? Jadi kita bulatkan apa yang diminta lah. Yang tidak dibulatkan tidak diminta dalam soalan. Boleh? Ini panggil garis nombor mengufung. Boleh ya? Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Boleh tanya? Cikgu Tiu, Yes? Cikgu Aida ada soalan bagi pihak murid. Kalau kita guna lapisan tu, dia tak tanya juga cikgu dia tanya. Kalau kita garis tu, kita tak guna baris, tak lurus. Kalau garis itu tak apa? Sorry? Tak lurus. Kita guna hand free. Oh, handfree. Kalau boleh bagi lulus lah supaya lebih kemas lah, kawan pun boleh faham. Kalau boleh lah kita guna pembaris. Okey. Okey ya, bagi kita buat kerja nak bagi kemas, bukan nak cepat-cepat habiskan kerja. Kita bagi orang nampak kita punya kerja cantik. Okey, dengar tak princess semua dengar? Bagi guna pembaris. Okey ya, cuma cikgu tak ada pembaris, kamu kena guna pembaris So ni A dan B. Kita ada negatif 20, negatif 16, negatif 8, 48. So di sini siapa boleh berikan saya cadangan? Sebab nombor di sini bagaimana? Perhatikan nombor di sini bagaimana? Sangat apa? Ada yang sangat? Sangat besar. Ada yang sangat? Yang ni negatif bermaksud apa? Sangat-sangat kecil. Faham? Kamu boleh anggap ni sebagai suhu lah. Ni 8 Celsius, ni 4 Celsius. Kalau negatif 20, ni sangat-sangat sejuk kan? So kalau yang ni sangat negatif ni mesti berada di paling kiri. Okay? Yang ini sangat besar kan? Paling kanan. Boleh faham? So di sini siapa ada cadangan? Sebab kalau kita nak guna selang satu kotak mewakili satu, nanti susah nak lukis lah sebab nak ada banyak kotak pula. So siapa ada cadangan? Lulus. Tengok cikgu nak padam. Tengok tak lulus. Sini tak ada pembaris. Minta maaf Okey, sementara ni yang lain fikir dulu bagaimana kita boleh lakarkan di sini sebab sini macam tak cukup ruang. Siapa ada idea tak? Come on. Contoh cikgu letak. Cikgu Tiu sebut nama murid biar dia jawab. Sebut. Pilih saja nama mana. Kadang kalau murid ni kalau kita sudah dia jawab dia senyap, sebut je nama dia. Okey. Saya pilih mana-mana saja. Okay pilih mana yang betul Yang pertama lah Aisyah Rahidin. Okey. Aisyah Rahidin bantu saya. Apakah yang cikgu boleh buat di sini? Tak jawab pula. Tukar orang Aina Najiha, bantu saya. Aina Najiha, buka mikrofon. Tak ada orang bantu saya punya. Saya tak ada mic ada. Sorry tak ada mic. Tijasri. Siapa boleh bantu saya? Cepat. Tijasri bantu cikgu Tiu cepat. Cikgu. Negatif 20, lepas tu negatif 16, lepas tu negatif 8. Kena letak sifar dulu kat tengah. Sorry, kena letak apa? Negatif dulu kat paling tengah. kiri, Letak negatif 20 sifar, kan. kemudian Mereka berebut nak dijawab cikgu Tiu. sini ada dua Kita orang bagi nak jawab Haris kan? Skin dulu. Haris Skin. Okey, satu Haris orang Skin ni cukup. siapa nama sebenar? Hana. 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 Okey, Boleh jawab dulu.
satu orang buka mikrofon cukup, yang lain tutup. Okay? So, saya dah letak kosong, dah letak sifar. Kemudian, Paling kiri tahu negatif 20. paling kiri negatif 10. Tapi kalau nak cantik macam mana, mesti mula dari sini sampai sana. Jangan terus pergi sana, nanti kita tak boleh anggarkan berapa jauh. Boleh faham? So, macam mana? Okay, so sifar pasal tu 4. Cikgu, saya nak jawab boleh tak? 4. Ni bagi kawan ni dulu. Kita tunggu dia dulu. Boleh faham? Nanti saya bagi peluang. Ni apa? Kosong. Sifar lepas tu? Lepas tu Negatif 8. Negatif negatif 8. negatif 8. Ada ni. 8. Kemudian Kemudian Dan negatif negatif 16. 16. kemudian Negatif 20. kemudian negatif 20 macam ni. Ya, cikgu. Sebab Kemudian? dia paling besar paling Lepas tu tu je lah, tu suruh saling 4. tu je. Lepas tu Kak pergi ke positif pula ke kanan. 8. 4 8 Tu 8. macam ni. Ya. Ya. Okey. Tapi call Hmm? dia suruh salin tu je kan, nombor tu je kan? Ke je nak kita salin like semua everything? Like Salin apa? negative 1 tu. like, itu negative tak 1 perlu. to 8. Negatif 1, negatif 2 tak perlu. Tapi Okey. yang ni ya jawapan kamu lah. Ya. Okey, tak apa. Thank you. Terima kasih. So ini Betul ke tak? kamu rasa betul tak? Salah. Yes. Tahu. Kamu rasa betul tak ini? Tak apalah, at least kamu ada try. Semua orang boleh nampak. Oh, inilah contoh. Mungkin betul, mungkin salah. Kamu rasa betul tak? Yes. Salah. Ya, confirm So ini cikgu nak bagi tahu kurang tepat. Okay, kurang tepat. Kurang Okay. tepat. So di sini cikgu nak tunjuk lah. Ini kurang tepat. Saya bukan cakap salah, kurang tepat saja. Ini kurang tepat. Okay, so apakah yang kita perlu buat? Kita perlu faham apa kesalahan di sini ya. So nampak tak? Tadi saya dah pesan ini semua apa? 1 cm kan? Betul? Dan di sini ya, kamu perlu faham setiap selang ini perlu adalah sama. Contoh, kamu 0 ke 4 berapa? Tambah berapa? 4 kan? 4 ke 8 tambah apa? Tambah 4 kan? So pastikan setiap selang ni dia tambahnya itu nombor adalah sama, tambah 4. So untuk sebelah ini, betul ke salah? Betul. Betul ke salah? Tak lah. Betul dah. Kamu tengok ni 048 ni dah betul lah. Ni dah bagus sebab setiap selang ini mewakili 4. 0 menjadi 4, 4 menjadi 8. Sentiasa tambah 4. Okay. Boleh faham? Pastikan selang ni kena sama. Faham. Sekarang ni 0 terus jadi negatif 8 kan? Sepatutnya apa? Sepatutnya apa? Negatif. Negatif 6. Negatif 4 bukan? Tapi kan tak ada negatif 4 ke sini. 6. Memang tak ada di sini, tapi kita pun kena isi juga. Nanti kita hanya bulatkan yang soalan minta. Boleh faham tak? Okay. So yang ni 0 sebelum 0 bermaksud di kiri. Di kiri 0 ni apa? Negatif 4. negatif Negatif 4. So cikgu macam ni buat. Ni 0 sifar, ini 4, ni 8. Sudah betul, bagus. Sebelah kanan sudah okey. Sekarang sebelah kiri kamu ulang sekali lagi. Dan nak isi apa? Negatif Negatif 4, lepas tu negatif 8, negatif 16, negatif 20. No. Selepas negatif 8? 16, sorry. No. Negatif 8. 12. Negatif. Bagus. Negatif 12. Ini pun kena isi. Nanti kamu buat dulu. Pastikan setiap selang ni sama. Nampak tak? Ni tolak 4. Kemudian tolak 4. Tolak 4. Bila pergi ke kiri setiap selang ni tolak 4. Dan ini apa? Negatif 16. kemudian 16. 20. macam tu. Negatif So 20. kita sentiasa mula daripada sifar tu ke kanan dan ke kiri sifar macam tu. Isi satu persatu lah. Dan sebab soalan ini hanya minta apa? Negatif 20, negatif 16, 5 integer ni saja kan? Kita kena buat apa? Bulatkan apa yang diminta. Kita ada
Negatif 20. Bulatkan. Ini 16. Ini ada. 16. ini tak ada kan? 8. 8 lagi 4 dan 8. 8. So 5 integer ini diminta oleh soalan. Okay, walaupun sifar negatif 4, negatif 12 tidak diminta, tapi kita pun perlu. Sebab kalau tak ada contoh macam ni, salah sebab orang akan salah faham. Apa pasal sini tolak 8, kemudian sini tambah 14, tak sama. Pastikan setiap selang itu adalah sama. Boleh? Okey. Okey ya. Dan takkan kita guna apa? 0, 1, 2, 3, 4 kan? Sebab terlalu apa? Nanti terlalu banyak itu kotak kan? Terlalu banyak selang. Kalau kita 0, 1, 2, 3, 4. Tak mungkin sebab nombor dia terlalu kecil, ni nombor terlalu besar. So kita kena kreatif sikit lah. Kita guna satu selang mewakili 4. Tak perlu mesti satunya. Tak sebenarnya satu, boleh 4. Boleh ikut? Okay ya, so cikgu bagi tahu ini adalah salah. Jangan ikut ini ya, ikut ini ya. Boleh. Ini adalah B. Okey. Okay, thank you. Okay. So rasanya ini tak ada masalah. Boleh teruskan tak semua belajar? Yes. Boleh teruskan tak? Okay, cikgu terus saja. Kita tanda baju basah. So ini nombor 4, membanding integer. Membanding integer bermaksud kita nak tengok lah integer yang mana lebih besar, integer yang mana lebih kecil macam tu. So kemudian Ini kita tolak apa? Ini tolak semua tu ke? Yang tolak integer ni, yang tolak integer tu? Yang bukan, yang kita cuma nak bandingkan saja. Bandingkan bermaksud integer yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Nanti kita tengok contoh. Boleh? Okey. Okay, so kita nak belajar apa lagi? Menyusun integer mengikut tertib. Maksudnya kita dia ada susunan lah. Mungkin dia tertib menaik, mungkin dia tertib menurun. Okay, so kita tengok sini. Dalam suatu garis nombor, integer di sebelah kanan lebih besar daripada integer di sebelah kiri. Kan tadi saya dah bagi tahu. Contoh, 8 lebih besar ataupun 4 lebih besar. Yang mana lebih besar? 8 kan? 8 lebih besar, ini lebih kecil kan? Sebab apa? Sebab 4 ni berada di kiri. Yang semakin kanan tu semakin besar. Boleh ikut tak? Boleh? So sekarang kita bandingkan dua ni. Contoh kita nak bandingkan dua ni. Negatif 20, negatif 16. Yang mana lebih besar? Bukan, tak boleh cakap 16. Sini apa? Negatif 16. Negatif 16. Kamu tak boleh cakap 16. 16 berada di sebelah kanan. So ini kamu kena cakap, cikgu ini lebih besar. Ini lebih kecil sebab ini berada di kanan. Okay, ini berada di kiri. Boleh ikut? Okay. Tengok sini. Integer di sebelah kiri lebih kecil. Sama maksudlah. Kalau di sebelah kanan lebih besar daripada kiri, bermaksud kiri lebih kecil daripada kanan. Boleh? Kemudian kita boleh apa? Susun integer mengikut tertib menaik. Tertib menaik bermaksud kita nak susun dari kecil hingga ke besar. Mungkin dia ada bagi banyak integer dan kita susun dari paling rendah hingga paling tinggi lah nilainya. Kalau tertib menurun ni, rasanya apa? Susun apa? Paling besar ke kecil. Paling besar ke paling kecil macam tu. Boleh faham? Menaik maksudnya paling kecil ke paling besar. Manakala menurunnya lah paling besar ke paling kecil. Ini saja. Tak susah pun. So kita tengok contoh 5. Mana? Contoh 5. Okay. So tentukan integer yang lebih besar. Senang saja kan? Yang mana lebih besar? 5. 5 lah, confirm kan? Sebab 5 ini adalah apa? Integer positif. Manakala negatif 2 ni lah integer negatif. So mestilah positif lebih daripada yang negatif. So 5 ialah jawapan. Kemudian untuk B. Negatif 5. Negatif 5 kan? Ada siapa yang jawab negatif 10 tak?
Negatif 5 kan? Kamu tengok sini pun boleh. Nah, tengok sini. Negatif 16, negatif 20. So, di sini saya nak bagi tahu, kalau untuk negatif, kamu perhatikan untuk yang negatif, kalau nombor dia semakin besar, contoh 20 kan? Nampak 20 kan? Kalau nombor dia lagi besar, sebenarnya dia lagi kecil. Keseluruhan lagi kecil. Kamu boleh angkat ni macam hutang. Okay. Ini hutang RM16. Ini hutang RM20. So, kamu ingat kalau hutang lagi banyak bermaksud lagi kecil. Di sebelah kiri. Okay. Ini hutang banyak kan? Hutang banyak tu dia tak baik. So, maksudnya dia sangat di kiri. Kalau negatif 16, hutang lebih sikit. So, dia lebih besar lah. Boleh faham? So, untuk negatif 5 dan negatif 10, yang mana? Sekali lagi. Jawabannya lah negatif 5. Boleh faham? Negatif 5. boleh. Okay, untuk yang C, yang mana? Negatif 18. Negatif 7. Negatif 7. Fikir betul-betul. Negatif 18 ke negatif 7? Negatif 7. Negatif 7. Sebab kalau negatif 18 bermaksud kamu hutang 18 ringgit kan. Ingat untuk yang negatif, kalau nombor dia besar tu, 18 tu besar kan, bermaksud keseluruhan lagi kecil. Okay? Dia tak sama dengan positif. Kalau positif, contoh 48, confirm 8 lebih besar daripada 4 lah. Okay? Dan last kali, 1 dan negatif 6. Yang mana? 1. Confirm 1. yang 1. Sebab ini positif, yang ni negatif kan. Confirm yang positif lebih besar. 1. Ini sahaja. Boleh? Boleh ya. So, kalau tak ada masalah, kita tengok contoh 6. Susun 5 integer ini dalam tertib menaik. Okay, so siapa boleh bantu saya? Tertib menaik. Saya. Okay, bantu saya. Negatif 4. Kemudian? Negatif 3. Kemudian? Negatif 1. Bagus. Lagi? Sifar. Kosong. Lagi? 2. Okay. So, berikan tepukan kepada kawan-kawan Ini betul lah. Ini negatif 4, negatif 3, negatif 1, 02. Betul. So, yang paling kecil lah negatif 4. Yang paling besar ialah 2. Okay, tanya. Kemudian B. Susun 5 integer ni dalam tertib menaik. Pastikan baca soalan sampai habis So, ini siapa boleh bantu? Negatif 4. Negatif 4. Betul. Paling kecil. Kemudian? Negatif 2. Negatif 2. Okay, lagi? Kosong. Lagi? 1. Lagi? 3. 3. Okay. Terima kasih. Okay, bagus. So, yang paling kecil lah negatif 4. Okay. Semua orang tahu negatif 4 lebih kecil daripada negatif 2. Boleh faham? Ini hutang RM4. Bermaksud lagi kecil lah. Okay, yang ni 3. 3 positif 3 bermaksud kamu ada RM3. Kamu ada RM3 di poket kamu. Bermaksud kamu tak pinjam orang lain, tak pinjam daripada orang lain, kamu tak hutang orang lain. Kamu orang kaya kan? Orang kaya ni positif. So, yang ni hutangnya yang ada negatifnya. Okay, so betul lah. Ini jawaban dia. 40%. Next, C. Susun 5 integer ni dalam tertib menurun. Nampak tak? Ini menurun. Siapa boleh bantu? Saya. Okay. 3. 3. Kemudian? 1. 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 3. Lagi? Negatif 4. Okay, bagus. Terima kasih. So, yang ni 3 ialah itu integer yang paling besar. Okay, saya catat. Takut ada orang tak faham. Ini paling besar. Sebab kita nak menurunkan. So, yang ni paling kecil. Okay. RM3, RM1. Ini hutang RM1. Hutang RM3. Hutang RM4. So, ini paling kecil. Boleh faham semua orang?
Boleh. Okey, boleh. So saya letak satu soalan lagi lah. Saya nak tanya yang bagi peluang lain. So contoh kita ada soalan susun. Okey, susun kali ini saya bagi nombor yang lagi besar. Contoh saya bagi macam ni. Okey, so sekarang kita nak susun 6 integer ini dalam tertib menaik. Okey, siapa boleh bantu saya? Ni jawapan Okey. Nak cuba tak? Nak cuba. Negatif 123. Okey, ini paling apa? Paling kecil kan? Negatif 1, 2, 3. Kemudian Negatif 122. Negatif 122. okey, bagus. Sudah settle. Kemudian Negatif 65. 65. okey, next. Negatif 50. Lagi. 980. Lagi. 980. 1000. Okey, bagus. 1000. Ini adalah jawapannya. Okey. Ini paling kecil dan ini paling besar. Kalau soalan tukar kepada tertib menurun ni, jawapannya apa? Dia macam terbalikkan lah. Terbalikkan lah. 1980, negatif 50, negatif 65, negatif 122, negatif 123. Kalau itu adalah tertib menurun. Semua orang boleh ikut kan? Okey. Cikgu, kita masih tinggal berapa minit Okey. Kita ada lebih kurang 25 minit. 20. Oh, okey. 20 Kita ada minit. lebih kurang. Kita habis 10.25 kan. Oh, okey, baik. So, belajar, saya boleh teruskan tak? Boleh je. Boleh ya. Boleh. Kan kita tak nak bagi masa kan. Kita belajar banyak sikit So, tadi dah sampai sini. Okey, sekarang kita nak buat apa? Pengiraan. Okey, pengiraan. So, kita ada menambah, kita ada menolak, kita ada mendarab dan membahagi integer. So, di sini ada 4 dah. Tambah, tolak, darab dan bahagi. So, saya akan terangkan satu persatu. Okey. So, untuk penambahan bermaksud jumlahkan Jumlahkan integer yang diberikan. Okey, so untuk memastikan kamu faham, saya berikan contoh di sinilah. Okey tunggu sekejap Okey, so contoh kita ada sangat senang, saya tahu semua orang boleh jawab 3 tambah 5. Semua orang tahu jawab kan? So, di sini kita ada dua integer positif. Kita ada 3, kita ada 5. Kita nak cari jumlahkan. So, jumlahkan berapa? Positif 8. Positif 8. Ini macam sekolah rendah. Okey, 3 tambah 5 sama dengan 8. So, di sini saya ulang sekali lagi. Saya tahu walaupun ini sangat-sangat senang. Okey. So, ini adalah nombor integer positif. Ini pun adalah integer positif. Integer positif. Kalau negatif positif apa jadi? Nanti nanti saya bagilah. So ini yang kita mulakan dengan yang senang dulu. So 3 tambah 5 yang 8. Kedua-dua ini adalah integer positif. Okay? Sebab kita tengah belajar tambah, tolak, darab, bahagi integer. Di sini tak ada perpuluhan Semua adalah integer saja. So ini contoh pertama lah. Okay, next kita mungkin ada negatif 2 tambah 5. Negatif tambah 10. Ni siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tadi terlalu senang kan? Sekarang ni 8. 8. Bagaimana kamu dapat jawapan? Negatif 12.
Oh, negatif 12. Okey, kita ada dua pilihan. Negatif 12, kita ada 8. Yang mana yang betul? Sekejap. Sabar jap. Jangan tekan kalkulator jangan tekan Kita nak bergantung pada diri. Jangan tekan kalkulator. Ni berapa? 8. Negatif 12. So saya tulis 1, kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry. 9, Saya tulis. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positif 8. Sorry. Okey, kita ada kumpulan A, kumpulan B. Yang mana yang betul? Jawapan A atau B? 8. B. B, 8. Betul kan? 8, Okey. sorry. 8. So, ada pelajar dia tak faham. Cikgu, ni negatif 2 tambah 10. Mungkin jawapan dia pilih negatif 12. Sebab mungkin dia lihat apa? Dia lihat yang belakang tu. 2 tambah 10. Nanti dia cakap negatif 12. Ini adalah jawapan yang salah. Kamu tak boleh cakap 2 tambah 10. Sebab apa? Sebab negatif ini adalah untuk 2. Kamu tak boleh cakap, cikgu, saya tak nak tengok ni. 2 tambah 10. Tak boleh. So, ini salah. Sepatutnya 8. Bagaimana tahu 8? Bagaimana tahu? Sebab dua pilihan. Satu, tekan kalkulator. Kedua, kamu fikir secara logik. Kamu fikir dulu dia. So, ini adalah apa? Ini adalah integer yang negatif. Ini adalah integer yang positif. Sekarang kita tengah tambah. Yang negatif tu tambah yang positif tu. Bagaimana boleh dapat 8? So, ini kamu imagine sebagai cerita lah. Kamu anggap ni story lah. Negatif 2 ni tadi saya cakap apa? Hutang kan? Hutang RM2. Okay? Negatif 2 ni hutang RM2. Dan tambah 10. Kamu boleh anggap ni. Sebab ni 10 ialah integer positif kan? So, kalau positif kita anggap kita ada RM10. Dalam poket kita ada RM10. Kita hutang kawan RM2. Jadi jawapan ialah apa? Jawapan apa? Semua orang boleh faham saya cakap apa? Sekarang kita ada RM10. Yang positif tu kamu anggap kamu ada duit, kamu ada RM10. Sekarang kamu hutang RM2. Kan kamu hutang mesti kena bayar kan, bayar kawan kan. So kamu pulangkan balik RM2. Jadi kamu tinggal berapa ringgit? 8. Kamu tinggal, okay? So dengar baik-baik saya cakap apa? Tinggal RM8. Kamu masih ada duit kan? Kamu masih ada RM8 kan? Jadi jawapan mestilah positif. Kamu tinggal RM8 dalam poket. Janganlah cakap cikgu negatif 8 pula. Negatif 8 bermaksud apa? Negatif 8 bermaksud apa? Kamu masih hutang RM8. Mana ada hutang? Kamu ada RM10 kan? Kamu ada RM10, bayar RM2, jadi kamu tinggal RM8. Semua orang boleh ikut tak? Boleh Okay. So, kemudian kita ada, saya bagi contoh lain. 10 tolak 2. Ini senang. Okay. 10 ialah integer yang, sorry. Ini ialah tolak pula. Ini untuk bahagian 2. Okay, so yang tambahnya rasanya ialah macam ni sajalah. Yang negatif 2 tambah 10, 3 tambah 5. Okay, tapi kalau kita ada dua integer negatif, bagaimana? Contoh kita ada negatif 2 tambah negatif 5. Okay, so kalau macam ni, ada pelajar mungkin tak faham lah apakah yang dimaksudkan ni. Ini apa? Integer yang negatif. Ini juga adalah integer yang negatif. Sekarang kita nak jumlahkan. Okay? Negatif 2 tambah negatif 5. Bagaimana? So, di sini cikgu nak bagi tahu tips. Okay? Kalau kita jumpa tambah kurungan negatif 5. Apakah maksud ini? Bila nampak sini ada tambah, sini ada negatif, biasanya dia akan letak kurungan. Kalau tidak, dia itu cara menulis tidak kemas lah. Cikgu tak akan tulis macam ni. Kita akan letak tanda kurung di sini. Bermaksud integer negatif ni tambah integer negatif ni. Boleh faham? Kalau kita nak baca lah. So, bagaimana settle ini? Ingat, kalau sini ada tambah kurungan negatif ini,
Ingat, dua simbol ini kita akan gabungkan jadi satu simbol. Positif dengan negatif kita akan gabungkan jadi simbol ini. Ini adalah benda yang baru sebab sebelum ni kamu tak pernah belajar kan. Yang ni adalah tambah. Yang ni adalah negatif 5 kan, negatif kan. So ingat kalau positif ni kamu anggap ni positif ya. Positif dengan negatif ni bersama, dia akan dapat negatif. Negatif 7 ha. Betul, itu ialah jawapan. Tapi kita hold on dulu, kita tengok sini dulu. Sebab saya takut kamu tak faham. So inilah tambah yang ini negatif kan. So bila dua simbol ini bersama, dia akan dapat negatif. Okay, kenapa dapat negatif ni? Cikgu bagi satu cerita, senang saja. Sebab simbol ni, kamu ini simbol positif kan, ini simbol negatif kan. Kamu tengok dalam kehidupan seharian kan, kita ada kawan-kawan kan. Kalau kamu ada satu kawan yang boleh bersembang dengan kamu, kawan yang sangat baik yang boleh bersembang, kalau kamu bersama, kamu akan dapat positif kan, sebab kamu boleh sembang sampai sangat lewat. Tetapi yang ni positif ini kita ada positif, yang ni ada negatif kan. Dua orang ni dia punya channel tak sama. Mungkin ini cakap cerita A, ini cakap cerita B. Mereka tak boleh bersembang. So bila tak boleh bersembang, mereka akan dapat negatif lah. Sebab mereka tak seronok kan. So ingat, kalau positif dengan negatif, dua ni bukan kawan yang sangat baik. Jadi mereka tak boleh sembang sampai lewat. Jadi ini kita dapat negatif. Boleh faham? Positif dengan negatif dapat yang negatif. Okay? Negatif. So kita boleh tulis apa? Kita tulis ya. Okay, so ini kita boleh permudahkan jadi apa? Negatif 2. Lepas tu ini ialah tolak 5. Okay, so bagaimana? Ini jadi tolak pula. So hutang 2 ringgit, hutang 5 ringgit. Jadi kita dapat apa? Hutang 7 ringgit. Betul tak? Setuju Kalau tak pasti, kamu boleh tekan kalkulator lah. Tapi cikgu harap kamu boleh ikut yang tadi kita bergantung pada diri. Sekarang kalau nak tekan boleh. Kita boleh guna kalkulator. Untuk yang tak pastilah kamu boleh tekan. Tapi kalau tadi kita dah buat kan, yang ni positif dengan negatif, kita akan dapat negatif. So kita ada negatif 2 tolak 5. Jadi jawapannya lah negatif 7. Sebab hutang 2 ringgit, hutang 5 ringgit, kita dapat hutang 7 ringgit. Okay, so kalau nak pasti, Cikgu, ya. macam mana guna kalkulator dalam nombor ni? So saya kita kena tolak yang tolak function tu ke yang tolak yang kecil tu? So saya tunjukkan untuk kamu. So yang ni ialah soalan kamu kan. Tadi kita gabungkan dua simbol yang ini ialah kita bergantung pada diri. Sekarang saya nak tunjuk bagaimana boleh tekan kalkulator. So kita boleh tekan salin saja. Negatif 2 tambah, sebab kita tengah buat itu penambahan, tambah kurungan ini. Lepas tu kita masukkan negatif. Kamu masukkan, ini boleh anggap tolak ataupun negatif pun boleh, tak ada masalah. Masukkan macam ni saja. Okay, kemudian kita tekan sama dengan. Nampak tak? Jawapannya lah negatif 7. Okay, sama seperti yang kita buat. Boleh faham? So, yang penting di sini cikgu harap kamu jangan terus bagi jawapan lah. Cikgu harap janganlah. Bukan salah. Kalau boleh, saya nak nampak kamu tahu. Cikgu, positif dengan negatif dia boleh gabungkan jadi negatif. Sebab mereka channel tak sama kan. Tak boleh sembang-sembang, tak seronok. So, boleh dapat negatif. So jawapan negatif 7. Boleh ikut? Boleh ya. Kenapa ketawa pula? Okay, ini satu contoh lah. Okay, kemudian kita nak masuk penolakan. Sebenarnya tadi tengok sudah jadi tolak pula. Kita sebenarnya sudah masuk bahagian 2 lah. Ini proses mencari beza antara integer. So, saya bagi satu contoh. Negatif 3 tolak negatif 5. Okay, perhatikan di sini kita ada integer yang positif, kita ada integer yang negatif. Kita nak tolak. Okay, bahagian 2 adalah tolak kan. So, kamu tengok simbol ini. Yang ni tolak,
Yang ni negatif kan? Kamu boleh baca negatif lah. Ha? Negatif dengan negatif, kamu rasanya dia akan jadi apa? Positif. Kenapa positif? Ikut cara tanda hasil tu lah. Saya ikut je. Kamu tengok sini ya, tengok sini. Sekarang kita tengok sini. Yang negatif ni, dia boleh gabungkan jadi positif. Mungkin kamu tanya, kenapa cikgu boleh gabung jadi positif? Sebab tadi saya cakap, yang ni orang dia negatif, yang ni dia pun orang yang negatif. Dua orang ni dia boleh bersembang. Okey, bila mereka boleh bersembang, so mereka seronok kan? Seronok jadi positif. Tadi ini, yang ni positif dengan negatif ni, dua orang ni dia punya channel tak sama. Ini dia cakap lembu, itu cakap kambing. Cerita yang tak sama. So mereka tak seronok kan? Yang negatif. So kalau ini dua orang channel sama, so dia boleh dapat positif sebab seronok untuk sembang. Boleh ikut. So ini kita boleh dapat apa? 3. Negatif. Ni sini tulis positif. Tambah 5. Jawab 2. Jawabannya apa? 2. 2. 3 tambah 5 oh. Oh. Jawaban 8 kan? Betul tak? So di sini saya cuma nak bagi tahu yang penting ialah kamu mesti kena faham yang negatif ni boleh gabung jadi positif ni. Sebab banyak orang dia tak tahu langkah ini. Okay? Sebab bila kamu tahu langkah ini, then yang bawah itu tak ada masalah. 3 tambah 5 terus dapat 8. Boleh ikut? So kalau nak So pasti, maksudnya kalau the negatif masuk dengan tolak tu jadi positif. Is it like that? Okay. Betul. Yang dua simbol ni kalau mereka bersama kan dia akan dapat yang positif. Positif. Kalau yang kalau dia tukar je negatif lah. Yang apa? Kalau macam contohlah yang dalam kurangan tu positif, yang satu lagi tu tolak. Negatif. So jadi negatif. Negatif. Betul. Nanti saya tunjuk satu contoh lagi lah supaya semua orang boleh faham. So yang ni negatif akan dapat positif. So kalau kamu dah pasti, kamu boleh tekan lah. Kamu ikut aja. 3 tolak kurungan lepas tu negatif 5 kan. Kamu tekan. Kamu tengok jawapan dia. Automatik dapat 8. Okay. Tapi kalau boleh saya nak kamu tulis 3. Boleh calculator. Apa? Sorry? Halo? Boleh faham saya cakap apa tak? Okay, faham. I mean ini adalah jawapan. Tapi kalau boleh kita tulis langkah ini dulu. 3 tambah 5 and then baru tulis 8. Okay? Okay. So inilah contoh pertama lah. Sekarang kita ada contoh yang kedua. Contoh kita ada 3. Tadi kamu tanya kan? Contoh cikgu, kita ada 3 tolak positif 5. So kita kena buat apa? 3 tolak 5 lah. So negatif. Betul. 3 negatif tolak 2. Negatif 2. Betul. Kenapa dapat negatif? Sebab ini mereka Sebab kawan dia tak sama. Kawan tak sama. Kita tak boleh sembang-sembang, tak boleh. So kita tak seronok dapat negatif. Kalau kita seronok kita dapat positif. Okay? So ingat macam tu lah, lebih senang kan. So 3 tolak 5. Bagaimana? Jawapannya apa? Negatif 2, negatif 2, negatif 2. Okay, betul. Sebab kita ada 3 ringgit. Kemudian kita hutang 5 ringgit. Negatif ni maksud hutang lah. Hutang 5 ringgit. So jadi kita masih hutang 2 ringgit. Sebab kita bayar 3 ringgit kan. Hutang 2 ringgit. Boleh ikut? Okay ya. Lagi berapa minit cikgu? Apa macam Cikgu Aida dalam setiap kelas lah? Apa dia Hana? Cuba tanya lagi sekali. Cikgu Cikgu masih Aida macam ada dalam kelas? Macam Cikgu Aida, kenapa tak boleh ke Cikgu Aida ada dalam kelas, Hana? macam pelik nampak cikgu dalam kelas. Pelik nampak. Tak boleh sebab cikgu adalah cikgu. Tak boleh. Hana kelas mana ni? Jasmine. Kelas cikgu lah. Awak dah join tak kelas cikgu? Join kelas apa? Masuk tak dalam Telegram? Masuk. Ada. Okey, nak cek dulu lah. Okay. Lebih kurang 7 minit lagi lah. 7 minit lah. So kita jawab 2-3 soalan lagi lah. Okay, hari ni kita fokus tambah dengan tolak cukup. Yang ni mungkin minggu depan lah. Takut kamu tak boleh terima.
Okay, so semua orang tutup mikrofon kecuali yang nak bercakap. Baik, bos. Okay, so di sini kita ada integer yang negatif tolak integer yang negatif. Jadi dua simbol ni boleh gabung jadi apa? Dua simbol ni boleh jadi apa? Positif. 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 Sebab dua kawan ni dia bincang benda yang sama. Mereka seronok, mereka gembira. So boleh jadi positif. So negatif 10 tambah 3. Tulis ini dulu. Kemudian kita fikir betul-betul. Hutang RM10. Bayar RM3 sebab kita ada duit kan. Ada RM3 kita bayar. So masih apa? 13. Kita hutang Negatif 7. negatif 7 kan. Sebab kita hutang. Okay, kamu anggap ni sebagai cerita. Hutang RM10. Kamu bayar. Ni positif kan. Positif bermaksud kamu ada duit. Kamu boleh bayar. Kamu bayar RM3. So, akhirnya kamu hutang RM7. Boleh ikut? Boleh? Kalau tak pasti kamu tekan lah. Kamu boleh semak dengan kalkulator. Kamu tekan kurungan negatif 3. Jadi kamu dapat negatif 7. Boleh? Lagi, saya nak test kamu. Saya takut kamu tak faham saya cakap apa. Satu dia di sini ya. Contoh kita ada. Saya bagi nombor yang besar. Boleh kira kot. Tolak. Okay, cepat. Siapa boleh bantu? Jap. Boleh. Negatif. Mhm. 25 ya? Positif 25 ya? Yang ni negatif boleh jadi apa? Tadi baru cakap aja. Negatif jadi positif. Positif. Ini dua boleh gabung jadi positif sebab channel yang sama. Okey, boleh sembang. Kemudian ini dapat apa? Positif 25. Positif apa? Sorry. 25. Sorry. Are you 25. sure? Sorry. 15 ke 25? Jap. Negatif 15. Negatif 15. Siapa cakapnya? Jap. So 30 jap. Mhm. Jap. 3. Negatif. Ini 25. 15. 15. Betul. Okay. Sebab apa? Kamu hutang RM35 dan dalam poket kamu ada RM50. Jadi selepas bayar kamu tinggal berapa? Kamu tinggal positif 15. Betul tak? Betul kan? Okay, so soalan yang last kita guna yang itu kita balik kepada penambahan lah. Tadi kita tolak kan. Sekarang kita balik kepada penambahan. Okay, so kita ada saya bagi nombor yang lebih besar. Contoh ini. Okay, tambah negatif 50. Okay, come on. Bantu saya. Ini soalan terakhir. Cepat. Halo, siapa boleh bantu saya? Sekejap saya tengok kira ni. Okay. Sekejap 130 betul. 130. Positif. 80 ya? 80. Nanti Positif 80. jawapan nanti kita tulis jalan kerja dulu. 130. Kemudian Lepas tu apa ni negatif. Negatif positif jadi negatif. Jadi tolak. Betul sebab So dua ni 130 tolak 50. betul. Yang ni dua gabung jadi negatif. So 130 tolak 50 dapat
80. 80. Kalau ni tak pasti kamu Negatif boleh 80 betul ke? negatif salah. Sebab ini kamu anggap ni kamu ada RM130. Kemudian kamu tolak dengan RM50. Ni kamu hutang RM50 kan. So kamu bayar, selepas bayar tinggal berapa? Kamu tinggal Sekejap, saya salah ke tak? Oh, betul. betul lah. Ini macam sekolah rendah RM80 kan. baki. Kamu baki 80 kan. Kamu masih ada Entah. duit kan. So kamu orang kaya, ini positif lah. Kalau masih hutang itu negatif. Boleh ikut tak? So, betul lah. Betul lah. Boleh. Tanya lah, betul. Okay. So hari ini kita belajar sampai penambahan dan penolakan saja. Yang ni next week lah. Ada soal tak? Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Kenapa negatif dan positif je? Kalau bahagi bertemu dengan darab je kena tukar tak? Yang mana? Yang Kena ni. juga. Yang ni yang Macam ni. contohlah, tak. Macam contohlah, apa ni? Darab jumpa dengan bahagi. Dia kena tukar kepada bahagi ke apa? Itu tak ada. Tak ada. Hari ni kita fokus Okay. tambah dengan tolak saja. Yang ni darab bagi kamu next week baru belajar. Takut kamu tak boleh terima semua. Okay ya. So hari ni kita sampai sini cukup. Boleh tak? Ya, sampai sini kita belajar bahasa Jerman kan? Boleh. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.